terima kasih kerana menyaksikan Bual Konti untuk malam ini, edisi yang wow, nampak saya pakai pakaian lain macam kan. Okey, pada malam ni terima kasih kerana menyaksikan Bual Konti di saluran Berita RTM My Freeview 1, 2, 3 ataupun boleh saksikan kami di Facebook Continuous. Boleh cari kami di situ. Komen lah kat situ, nanti kita akan baca. Okey. Bersama dengan saya malam ini Faiz Azlan, dan saya tidak keseorangan bercerita mengenai Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia pada malam ini. Okey, 23 Disember 1994, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang telah memutuskan Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia untuk disambut setiap tahun pada 9 Ogos. Dan saya tidak keseorangan pada malam ini bercerita lanjut mengenai Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia pada malam ini adalah bersama dengan saya Profesor Dr. Bahari Belatun, Dekan Pusat Pengajian Sains Komputer dan juga orang asli pertama yang dilantik sebagai dekan. Terima kasih bersama dengan Bual Konti pada malam ini, Prof. Bercerita mengenai Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia yang disambut setiap tahun pada 9 Ogos. Ciri-ciri geografi dan juga komuniti masyarakat yang menyebabkan kesukaran untuk mengakses kepada penjagaan kesihatan yang sudah semestinya memberi kesan akibat COVID-19 pandemik di Malaysia ini, dan signifikannya sebenarnya sambutan Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia ni dalam konteks pandemik di Malaysia ni, Prof. Terima kasih Saudara Faiz. Pertamanya terima kasih kepada Bual Bicara atau Bual Konti RTM kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikitlah apa yang saya dapat kongsikan. Di Malaysia ini khususnya, saya ingat lagi pada tahun 1998 lagi, kami segolongan orang asli khususnya di bawah Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia telah pun menganjurkan Hari Orang Asli pada masa tersebut Semenanjung Malaysia pada 1998. Bagi saya ia sangat signifikan. Satu, ia merupakan satu pengiktirafan oleh Badan Dunia berkenaan dengan Hari Orang Asal ni. So ada satu hari yang khusus untuk dimartabatkan sebagai Hari Orang Asal. Dalam konteks Malaysia ya, ia memberi satu kesedaran ya. Saya pasti penduduk Malaysia ni 32 juta orang, tapi berapa ramai penduduk orang asli contohnya? Bukan 250,000. Kita ada sebenarnya 18 etnik suku kaum. Jadi bila ada hari seperti ini, maka aktiviti yang dijalankan khususnya sebelum pandemik ya, kita disambut ada di peringkat negeri, di peringkat kampung, di peringkat daerah, dipertontonkan budaya, culture, bahasa, masakan, semua itu dipamerkan. Prof, orang asli pertama yang dilantik sebagai dekan dan sudah semestinya perjalanan mendaki ke puncak itu bergelar Profesor Doktor dan juga sebagai orang asli pertama yang dilantik sebagai dekan bukan satu perjalanan yang mudah. Dan boleh Prof kongsikan cabaran besar dalam melatari dan menggenggam kejayaan ketika ini untuk diberikan kepada rakan-rakan dan masyarakat orang asli yang lain? Bercakap berkenaan dengan cabaran ataupun perjalanan hidup. Jadi dalam konteks tersebut kita perlu melihatlah cabaran ini berbeza daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. Ada beberapa perkara lah. Pertamanya ialah dari segi persekitaran di mana kita membesar, bersekolah dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi dan sebagainya. So persekitaran itu penting. Komuniti di sekeliling kita juga penting. Saya membesar di satu komuniti di sebuah kampung orang asli dipanggil Kampung Orang Asli Sungai Galah ya, di Perak. Perkampungan tersebut ialah berada di dalam kawasan Pelomongan Bijih Timah. Okey. So kita tahu satu ketika dulu Bijih Timah merupakan satu bahan mentah yang diekspor oleh Malaysia. Kemudiannya bila telah dijumpai Bijih Timah, harta Bijih Timah di sekitar kawasan orang asli itu, maka syarikat-syarikat seperti MMC ya, Malaysian Mining Corporation dan sebagainya masuk. Saya membesar di sekitaran komuniti pekerja-pekerja Bijih Timah ni. Kita ada engineers, kita ada pekerja bawahan, buruh biasa and so on. So masa saya kecil, saya selalu ikut seorang pengusaha ikan Cina ni. Dia menghantar sayur-sayuran dan ikan kepada rumah-rumah jutera-jutera dia lah. So bila saya naik kereta dia, in fact pick up truck masa tu, saya melihat
oh cantiknya rumah, oh kehidupan mereka macam mana untuk anak-anak mereka belajar. Dia mencetus minat saya untuk belajar. Kalau dia boleh buat, saya pun boleh buat juga ya, walaupun dengan kekurangannya. So that is one. The other one is macam saya kata tadi, walaupun darjah saya ialah darjah yang dari A tu darjah I, darjah hujung sekali. Tapi bila dilantik sebagai ketua darjah tu something that is big lah, you pun rasa bersemangat. So itu sokongan yang diberikan. Dan kemudiannya saya melanjutkan pelajaran di sekolah SPM saya di Tapah, duduk di asrama. Itu satu yang baru juga. Saya kecil tak pernah berpisah daripada keluarga. Tapi itulah kawan-kawan saya begitu supportive. So mereka membantu saya untuk menyesuaikan diri. Prof, peluang orang asli ni sebenarnya untuk maju ke hadapan, untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakyat Malaysia yang lain, dengan fasiliti, ruang dan peluang tu diberikan sama rata untuk semua. Dan hasilnya kita ada YB Senator, kita juga ada YB Ahli Parlimen Cameron Highland, yang berhormat Ramli Datuk Muhammad Noor, dan juga Prof sendiri sebagai orang asli pertama yang dilantik sebagai dekan. Bagaimana rasanya Prof memperlihatkan fasiliti dan peluang itu yang direbut bukan setakat oleh Prof dan juga masyarakat orang asli yang lain untuk berjaya? Sebab kata orang there's no lack of opportunities. Peluang tu ada and then kalau kita mempunyai kelayakan dan disiplin khususnya, dan orang akan memilih, tidak mengira kita ni latar belakang dia orang asli ke atau bukan orang asli ataupun daripada bangsa, jika kita mempunyai ciri-ciri kriteria tersebut. So peluang ada, saya tidak nafikan, cuma cabaran tu sedikit, kena kerja lebih sikit lah daripada orang lain. Bila kita dah dapat keyakinan, kepercayaan, kebolehan kita diiktiraf, dan kita boleh terajui lah. Kita tidak boleh nafikan peranan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli JHEOA ataupun sekarang Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA dan sebagai organisasi penggerak. Dan apa yang Prof dapat sebenarnya lihat daripada pelbagai bantuan yang telah pun disumbang? Apa lagi sebenarnya yang boleh dibuat, yang boleh dilakukan, dan mungkin ada formula dan juga dapatan dari Prof sendiri? So saya tidak nafikan JHEOA, Jabatan Hal Ehwal, that's a keyword, Hal Ehwal Orang Asli, dan sekarang ni JAKUA atau Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia memainkan peranan yang sangat signifikan khususnya pada peringkat awal penubuhannya. Yang mengenal pasti bahawa golongan ni adalah golongan minoriti. Mereka ni agak ketinggalan daripada pelbagai aspek, daripada pendidikan, kesihatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Maka diwujudkan jawatan kemajuan orang asli ataupun jawatan hal ehwal orang asli. Saya sendiri merasakan tempias benefits program tersebut. Tanpa JAKUA, kemungkinan saya tidak berada pada tahap di mana saya berada sekarang. Sebahagian besar golongan masyarakat asli pun tidak nafikan peranan yang dimainkan oleh JAKUA ataupun JHEOA pada masa tersebut. Kalau dulu memang betul lah, pada satu peringkat kita lihat JAKUA ni handles pendidikan, kesihatan. Sekarang ni pendidikan macam dia dah bagi kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, kesihatan dah bagi kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. So ramai yang beranggap bahawa JAKUA hanya fokus on ekonomi dan juga sosial. Sebenarnya tidak begitu ya. Bidang tugas skop JAKUA ni agak meluas, agak sukar, dan mereka dengan tenaga kerja yang terhad, peruntukan yang terhad. So ada kekangan untuk JAKUA. So kita perlukan kalau melihat ke depan lah, I think there's a very successful example of Mara, Felda dan sebagainya. Boleh juga digubal model ataupun acuan yang seperti itu yang melihat aspek ekonomi secara khusus, pendidikan secara khusus, because that the two aspect, the very important aspect untuk orang asli. Nampak Prof menaiki sumbangan daripada pelbagai pihak. Dan juga kita ada Moi No Moi, radio orang asli Asyik FM yang telah pun bermula sejak 1959 sehingga ke hari ini dan kekal untuk memberikan informasi kepada orang-orang asli di Malaysia. Bagaimana Prof rasa peranan organisasi-organisasi ini yang terus mengangkat dan memajukan kesejahteraan masyarakat orang asli serta meniup semangat patriotisme buat orang asli? Tidak disangkal lagi lah bagi saya. Masyarakat orang asli ini memainkan peranan yang sangat penting. Semangat patriotisme mereka tu sangat tinggi.
setia Asyik FM. Namanya berubah-ubah tapi masih dekat, kekal di hati bagi masyarakat orang asli khususnya. Saya merasakan mereka memain peranan yang sangat-sangat berkesan dan penting melalui corong-corong radio, awareness channels yang mereka sampaikan, mesej kerajaan, mesej patriotisme dan sebagainya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Bahari Belaton, Dekan Pusat Pengajian Sains Komputer dan orang asli pertama yang dilantik sebagai Dekan. Bersama dengan kita dalam Bual Konti pada malam ini. Selamat Hari Antarabangsa Orang Asli Sedunia, Prof. Terima kasih. Ya. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Puan Hanim Apeng. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami dalam Bual Konti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fenomena infodemik iaitu penyebaran berita palsu atau maklumat tidak tepat berisiko menggugat program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang kita laksanakan. Janganlah percaya berita palsu tentang vaksin. Dengarlah saranan pakar-pakar kesihatan kita. Yakinlah pada sains dan fakta. Dengan adanya vaksin, kita mampu untuk memutuskan rantaian virus COVID-19. Marilah bersama-sama kita laksanakan tanggungjawab bagi memastikan negara bergerak bebas daripada pandemik ini. Muat turun aplikasi MySejahtera dan daftarlah sebagai penerima vaksin demi keselamatan kita dan orang sekeliling kita. Lindung diri, lindung semua. Baik, masih lagi kita dalam Bual Konti bersama dengan saya Faiz Azlan. Kalau tadi kita bersama dengan Profesor Dr. Bahari Belaton, orang asli pertama yang dilantik sebagai dekan. Sekarang ini kita bersama dengan Puan Hanim Apeng, pejuang kebudayaan ataupun orang yang meminati seni keras tangan. Kalau nak tahu cerita mengenai Puan Hanim Apeng, sebab sekarang kita berada dalam Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia yang disambut pada 9 Ogos. Dan kelebihannya kita juga berada dalam bulan kebangsaan yang ke-64 tahun ni, tahun 2021. Selamat malam Puan Hanim Apeng. Selamat malam Faiz, apa khabar? Baik, bercerita mengenai pengerusi MPKKOA. Kak Intan hidup berpindah dari satu tempat ke satu tempat dan difahamkan di kampung Puan sebelum Puan jadi pengerusi tiada bekalan elektrik, jalan raya tidak berturap, malah balai raya juga tidak hidup. Jadi Puan perlahan-lahan naikkan bersama dengan penduduk kampung untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Dan boleh kongsikan kepada kita Kak Intan, bagaimana sebenarnya pengalaman hidup Puan yang membawa kepada nafas perubahan kepada komuniti dan juga progresnya macam mana? Apa lagi sebenarnya yang diperlukan dekat komuniti ataupun masyarakat orang asli di tempat Kak Intan? Amat menariklah. Saya sebenarnya daripada zaman masa saya zaman persekolahan lagi, saya memang seorang yang macam mana cakap, suka helping people, menolong, membantu orang. Saya tak sangka pula dilantik menjadi pengurusi kampung saya sendiri. Itu di kampung orang asli Sungai Buloh. Memang banyak cabarannya semasa saya mula-mula untuk membangunkan kampung saya sendiri. Jadi di situ saya terpaksa memikirkan macam mana untuk menjadikan sebuah kampung yang menarik, lagi maju dan moden. Yang kedua adalah impian saya untuk menjadikan kampung saya sebuah kampung yang berilmu dan mempunyai seorang anak orang asli yang berjaya. Sekarang ni telah melanjutkan pelajaran ke luar negara ya, di bahagian engineering, electrical engineering di London, di bawah Tajaan Mara. Itu adalah kejayaan bagi kampung saya juga. Dan yang terbaru, ada pelajar orang asli di kampung saya sendiri yang berjaya mendapat keputusan yang baik juga dalam SPM.
dari kepompong kehidupan lampau dan memajukan diri di luar zon selesa mereka. Apa cabaran dan keperluan yang Kak Intan lalui untuk menaikkan taraf hidup seiring dengan kehidupan moden? Betul, benar. Asal-usul tidak dilupa, tetapi juga penerimaan kehidupan lebih baik untuk mengubah masyarakat ke arah lebih maju, lebih moden. Bagi saya sebenarnya masyarakat orang asli ni kami sangat menerima atau kami welcome pembangunan dan kehidupan yang moden. Tetapi tidaklah memusnahkan apa yang ada di sekeliling kami. Kebergantungan masyarakat kami, masyarakat orang asli kami ni terhadap alam dan hutan sangat-sangat rapat dengan dan kuat di dalam kehidupan kami. Selalunya tangkapan bahawa orang asli yang berkehidupan moden akan hapus adat, resam dan budaya. Itu sebenarnya tidak dinafikan, masih ada. Jadi usaha saya sebagai mempromosikan kebudayaan orang asli di zaman moden ni, di antaranya saya turut serta mempromosi menerusi media baru seperti media sosial, contoh di Facebook dan IG yang saya ada. Dan kalau diperlihatkan dekat masyarakat dekat kampung Kak Intan yang menggunakan teknologi, mereka tahu guna teknologi, mereka tahu guna telefon untuk telefon, untuk internet, untuk media sosial. Tapi bagaimana masyarakat orang asli di kampung Kak Intan gunakan internet, gunakan gadget tersebut untuk mengubah kehidupan dan meningkatkan lagi sosioekonomi di kampung Kak Intan? Tak tipulah, apabila pegang saja handphone, mula dengan macam mana kita nak belajar adalah cara pembelajarannya dari menerusi permainan game. Ini amat menakutkan, ya. So saya sebenarnya agak terkejut dan perlu belajar lebih banyak lagi berkenaan dengan media sosial. So yang ingin dijadikan sebagai medium baru, ya. Jadi saya sebagai seorang yang aktif dalam seni, kena belajarlah. Macam hari ni pun kena belajar Skype, adalah benda baru. Justru terlihat sangat-sangat membantu mempopularkan hasil seni dan budaya masyarakat orang asli. Yang macam akak buat sekarang, ya, di mana kami mempunyai kumpulan daripada di kalangan wanita-wanita orang asli. Sebabkan pandemik ni, kami telah menjalankan aktiviti menganyam pika yang akan dipromosikan dan dibantu oleh agensi-agensi luar. Pameran kami ini, pameran kraftangan ini akan dibawa ke Scotland. Cerita mengenai COVID, pandemik, vaksin, apa yang Kak Intan dengar daripada masyarakat orang asli? Info mengenai vaksin macam mana, COVID-19 macam mana? Diorang nak vaksin tak sebenarnya? Mula-mula dulu, friendly speaking, ya. Saya amat takut. Saya seorang yang moden ni pun sangat takut untuk mengambil vaksin, ya. Tetapi apabila melihat adik-beradik saya semua sekali telah pun divaksinkan, terutama ibu saya menjadi saya punya model, role model, adalah ketua sebagai contoh. Dia dah pun menerima 2 dos vaksin, tiada apa-apa jadi. Saya pun dengan rela hati menyerahkan diri saya untuk divaksinkan. Di situ jugalah saya bercerita di kalangan penduduk kampung saya, tidak perlu takut dengan vaksin. Untuk mendapatkan vaksin ni kita tak perlu takut. Kebanyakan 90% di kampung kami telah pun divaksinkan. Kak Intan, mungkin sedikit ucapan sambutan Hari Orang Asal Sedunia dan juga sambutan Bulan Kebangsaan yang ke-64 tahun 2021 tahun ini. Silakan Kak Intan. Okey. Selamat hari, lagi sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Orang Asal Sedunia untuk semua masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia. Harapan saya semoga pada tahun ini dan tahun akan datang yang seterusnya sama-samalah kita bekerjasama untuk mengubah pandangan orang luar, ya, bagi memastikan yang kita orang asli
akan terus berjaya satu hari nanti, tidak mengira siapa kita dan tidak mengira suku kaum apa kita, dan harapan saya kita adalah satu masyarakat, satu kaum, satu Malaysia. Terima kasih Kak Intan. Sama-sama Faiz. Baik, itu dia Puan Hanim Apeng ataupun lebih dikenali sebagai Mak Intan ataupun Mak Intan, seorang tokoh orang asli dan juga pejuang kebudayaan, bercerita mengenai sambutan Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia dan juga sambutan hari ataupun bulan kebangsaan yang ke-64 untuk tahun 2021 tahun ini. Baik, kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ni dalam Bual Konti. Terbit sang surya pagi hingga malam yang sunyi bertemankan kami di sini. Walau hanya suara jadi pengobat rindu untukmu, pendengar setia. Lain daripada yang lain, Moi Nomon. Baik, masih lagi kita dalam Bual Konti bercerita mengenai orang asli zaman moden. Kalau tadi kita ada bersama dengan Profesor Dr. Bahari Blatton dan juga Puan Hanim Apeng. Sekarang ini kita tidak boleh lari. Kita bawakan kepada anda cerita mengenai orang asli, mestilah ada Moi Nomoi Asyik FM. Kita bersama dengan DJ Azizi Ismail. Selamat malam DJ Azizi. Ya, halo, selamat malam. Apa khabar rakan tugas di Bual Konti ya. Terima kasih kerana undang kami bersama-sama juga dalam Bual Konti. Tak boleh lari dah daripada peranan Asyik FM kepada orang asli. Peranan Asyik FM sekarang ni, apa yang Asyik FM buat sekarang ni sebenarnya? Okey, Asyik FM sekarang kami lebih utamakan kepada ialah salah satunya menyampaikan orang kata apa yang ingin disampaikan pihak kerajaan sebenarnya kepada masyarakat orang asli. Sama sekali dari segi bantuan, cerita-cerita yang tidak betul disampaikan kepada masyarakat orang asli. Sekarang pandemik COVID-19. Jadinya kalau kita perhatikan banyak unsur-unsur ataupun cerita-cerita yang bukan-bukan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Diorang masuk ke perkampungan orang asli, diorang macam menghasut katakan jangan ambil vaksin tu boleh menjadi gini, kerajaan hanya buat uji kaji kepada orang asli. Jadi hasrat kerajaan tu tak sampai, terutama sekali sekarang ni kita di zaman media sosial Facebooknya ada, IG-nya ada, Twitter-nya ada jadinya banyak cerita-cerita yang bukan-bukan disampaikan kepada masyarakat orang asli. Sebagai contohnya lagi itu tentang pendidikan orang asli, padahal orang asli kata kalau nak belajar mereka ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan, tidak perlu bayar. Kami menyampaikan berita-berita untuk memperbetulkan apa yang tak betul disampaikan terutama sekali daripada pihak kerajaan kepada masyarakat orang asli sebenarnya. Ji, kalau sebelum ni cerita mengenai bulan kebangsaan Hari Orang Asal Sedunia, mungkin kena turun padang, pergi kawasan kampung sebelum pandemik. Kalau sekarang ni apa program yang buat dengan orang asli? Sekarang ni untuk dalam keadaan sekarang ni kami cuma buat lah, buat melalui telefon dalam keadaan pandemik ni. Betul lah tidak boleh turun lagi ke
ke kampung-kampung arahan daripada pihak Jabatan Pembajaran Asli pun tidak membenarkan sebarang agensi ataupun pihak-pihak yang tidak berkaitan untuk turun ke perkampungan orang asli. Dan apabila berlaku lagi peningkatan apa yang berlaku COVID meningkat pihak pengurusan ACFM syorkan untuk kami tidak digalakkanlah untuk turun ke kampung. Apa rasa perubahan yang perlu ACFM buat untuk menambat hati pendengar-pendengar orang asli? Seperti yang sedia maklumlah, masalah utama ACFM adalah frekuensi. Okey. Sangat sedikit frekuensi dia tidak dapat didengar hampir keseluruhan penempatan lah, maksudnya penempatan orang asli jauh di pedalaman. Jadi itu satu isu. Jadi sebenarnya dia tak berapa sampai ke masyarakat orang asli. Sebab orang asli duduk di pedalaman. Betul. Kita nak sampaikan benda tu tak sampai kat dia orang. Okey. Itu salah satu bagi saya kelemahan lah. Sebab itu banyak mereka tak tahu yang pedalaman ni, macam kami yang di pinggir bandar ni mungkin info tak kami dapat, tapi mereka yang di pedalaman yang perlukan, macam contoh di Kelantan katakan yang memerlukan 7 ke 8 jam untuk masuk ke perkampungan mereka. Frekuensi ACFM harus dipertambahkan, diperbaikan. Okey, kita harapkan apa yang Azizi sampaikan tu didengari di pihak atas sana. Mana tahu ada pembaharuan pula lepas ni kan. Ya, kita mengharapkanlah. Kita faham, bukanlah kita orang kata kita nak cepat juga kalau boleh. Orang kata frekuensi itu ditambah jadi itu pun sudah memadai dari segi bajet kerajaan. Yang terakhir, harapan dan juga ucapan untuk sambutan Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia dan juga sambutan Bulan Kebangsaan yang ke-64 dari DJ Azizi ACFM. Silakan. Harapan saya selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia buat masyarakat orang asli, namanya yang berada di semenanjung Malaysia lah, apa maksud masyarakat orang asli Jadinya satu saja, mana kita pergi kita jangan pernah lupa adat budaya kita. Jangan pernah malu untuk mengakui siapa kita. Walaupun kita dah maju, tapi kita jangan pernah lupakan bahasa adat budaya kita ini. Jangan lupa, tapi tidak lagi boleh berbahasa orang. Itu yang saya pesan. Saya cuba kita perkuatkan balik segi adat budaya kita. Terima kasih banyak kerana bersama dengan Bual Konti pada malam ni. Nambai sikit. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu dia, kita bersama dengan DJ Azizi dari ACFM, dan juga kita ucapkan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Bahari Belaton dan juga Puan Hanim Apeng kerana turut bersama-sama dengan kita pada malam ni. Rasa tak cukup cerita mengenai orang asli zaman moden pada malam ni sampai 30 minit. Namun apa yang kita harapkan kepada anda semua, informasi-informasi yang diberikan ini sudah semestinya mencambahkan lagi minda kita mengenai masyarakat orang asli. Baik, sampai di sini saja Bual Konti, sampai kita berjumpa lagi. Saya Faiz Azlan dan juga bagi pihak produksi Bual Konti mengucapkan selamat Hari Antarabangsa Orang Asli Sedunia dan juga selamat menyambut Bulan Kebangsaan yang ke-64. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.